Lampu tutup boleh? Tak boleh. Sebab dia macam Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak nampak muka saya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, yang saya hormati seluruh tenaga penganjur daripada IAS Muda Iman dan Al-Ahkam, dan juga yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Ustaz Muhammad Syauqi, Ustaz Syed Rizal, Tuan Haji Kamin dan lain lagi, dan juga yang hadir pada hari ini. Tajuk yang kita akan lihat sekarang ni ialah tentang beberapa hadis yang berkaitan surah Al-Kahfi. Jadi kita akan pergi sebentar lalu, dan dalam masa yang ada ini kita cuba lihat secara bersama. Pertama ialah seperti mana kita tahu, mungkin ada yang belum menyedari hakikat ini, bahawa terdapat ayat-ayat tertentu dan surah-surah tertentu yang Allah SWT turunkan dan Nabi ceritakan kelebihan berkaitan surah dan ayat tersebut. Ini kita panggil fadilat, fadail, plural. Dan yang paling penting adalah tidak semua ayat dan surah itu diberitahu fadilatnya oleh Nabi. Namun kita meyakini bahawa secara umumnya Al-Quran itu ialah firman Allah yang sudah pasti mempunyai fadilat, kelebihan yang pelbagai, cuma tidak diberitahu secara khusus dalam beberapa keadaan. Bermakna ada ayat dan surah yang kita temui dengan jelas fadilat dia. Kita semua tahu, seperti biasa surah Al-Ikhlas yang Nabi perihalkan membawa pahala seperti sepertiga membaca Al-Quran, 1/3 Al-Quran. Bermakna nak khatam Quran 3 kali baca surah Al-Ikhlas, kita dah khatam Al-Quran secara ganjarannya. Kemudian kita juga lihat ada beberapa ayat seperti surah ayat Al-Kursi dan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah sendiri ada fadilat-fadilat dia, seperti mana dia ini kata Nabi dalam Sahih Muslim dan sebagainya, boleh mengatasi sihir. Dan juga dalam hadis tertentu diberitahu bahawa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah ini tidak akan dimasuki syaitan, maksud syaitan yang maradah, maksud yang mengganggu dengan berlebihan, bukan maksud syaitan langsung, tak masuk. Itu huraian ulama ceritakan. Kemudian surah Al-Baqarah juga mempunyai fadilat-fadilat yang lain. Ayat Al-Kursi itu sendiri dalam surah Al-Baqarah ada lagi fadilat yang diberikan oleh Nabi kita dalam hadis-hadis yang sahih. Dan juga termasuk 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah yang mana disebutkan kalau dibaca pada malam, kafatahu, maksudnya ia mencukupkannya, ia mencukupkan orang yang membaca. Ulama bincang mencukupkan dari segi apa? Mencukupkan dari segi memelihara, dari segi ganjaran pahala, dari segi ganjaran qiyamul lail, macam-macam ulama hurai. Nabi cuma sebut 2 ayat ini mencukupkan dirinya. Ayat terakhir mula pada amanah Rasul sampai la ilaha illallah dan sebagainya, dan habis. Dan surah-surah lain juga ada, tetapi tidak terlalu banyak sampai kita sangka bahawa setiap surah dan setiap ayat ada disebut fadilat secara khusus. Jadi ini kita paling penting untuk mereka yang belum menghindari lah, ramai yang dah tahu bahawa tidak semua ayat dan surah diberikan fadilat. Ini tak menjadi masalah kerana kita membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri adalah sebuah kitab yang mubarakun, keseluruhannya diberkati, dan semuanya ayat Al-Quran daripada Allah SWT. Ini boleh kita tengok daripada hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya. Itu ada orang kata bila tak ada hadis yang sahih, maknanya seolah-olah tak ada pahala baca Quran. Ini tak logik lah. Sebab Nabi sebut Quran ni dalam Sahih Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Di kiamat Quran ini akan datang sebagai syafaat. So Quran itu keseluruhannya Nabi suruh Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baik. Kemudian hadis Nasrul Al-Kahfi, kita lihat bahawa terdapat hadis-hadis yang jelas tentang ganjaran membacanya. Terdapat juga hadis yang berkaitan huraian tambahan tafsirnya, dan juga terdapat ayat yang berkaitan kisah penurunan ayat-ayat tertentu. Ini yang saya dapat ringkaskan
sekadar yang saya mampu lah. Jadi kalau sahabat-sahabat yang ada lagi yang boleh tambah, kita boleh kongsi bersama. Kita Quran tak hafal, tak kalah kita hafal hadis. Quran pun kita tak hafal, tak kalah hadis yang banyak tu kita boleh declare. Okay, hari ni saya declare bahawa saya Quran tak hafal, hadis pun tak hafal. So senang menghilangkan keraguan orang pada saya. So maknanya kita buat yang kita mampu lah. Okay, kita kena buat, zaman sekarang ni kena buat press statement. Dan ada banyak media-media tak rasmi. Okay. Baik, di antaranya ialah ni kita pergi satu persatu, kita cuba pergi satu persatu. Ialah turunnya beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi. Ini adalah turunnya surah Al-Kahfi itu sendiri. Dan kita semua tahu bahawa surah Al-Quran ni dia tak turun sekaligus. Satu surah itu sendiri dipecahkan kadang-kadang. Cuma Al-Fatihah saja yang memang antara yang jelas turun. Dan ada mufassirin kata turun berkali-kali. Wallahu a'lam, itu Ustaz Syafi'i boleh sahkan. Dalam mufassirin kata surah yang turun ni, kalau surah tu panjang biasa turun sebahagian turun lepas tu dan sebagainya. Baik, surah Al-Kahfi ni kalau diikutkan turunnya, antaranya ialah seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad dan lain-lain lagi, oleh Al-Hakim dan lain-lain lagi, dinilai sahih oleh At-Tirmizi dan sebagai ulama. Ialah persoalan yang mana orang Arab Quraisy timbulkan daripada maklumat yang mereka dapat daripada pendeta-pendeta Yahudi yang nak memastikan betul ke Muhammad ini seorang Nabi. Maka soalan ditanya tu antara 3 soalan, dan ketiga-tiganya ini dijawab dengan turunnya surah Al-Kahfi. Itu cerita dia. Kita tengok hadis sikit. Hadis itu menceritakan bahawa Quraisy menghantar An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid kepada pendeta-pendeta Yahudi, dan mereka berkata, tanyalah Rasul ini, Muhammad ini, tentang 3 perkara. Pertama, tentang segolongan pemuda yang lari bersembunyi dalam gua ni. Pemuda ni disebut sini fityati zahabu fi dhahril awal wa ma kana min amrihim fa innahu qad kana lahum hadithun ajib. Soalan, pemuda di zaman dahulu yang ada kisah ajaib yang berlaku tentang diri dia, soal tidur dalam gua dan sebagainya ni. Tanya, Muhammad tahu tak pemuda? Yang kedua soalan ni ialah rajulin tawaf balagha masyariqal ard wa magharibah. Lelaki yang tawaf, yang mengelilingi dunia, mengembara ke seluruh dunia, menguasai timur dan barat. Maka naba'uhu, apa cerita dia? Zulqarnain lah. Okey. Iskandar. Okey. Wasaluhu 'anil ruhi ma huwa, dan tanya ruh tu apa? Apa itu ruh? Jadi 3 soalan ini menyebabkan turunnya. Dan untuk maklumat tentang turunnya ayat Quran ni, kita kena ingat balik bahawa ada ayat Quran yang turun tanpa sebab, turun begitu saja, dan ada ayat Quran yang turun bersebab, yang dipanggil asbabun nuzul. So tak semua ayat Quran ada asbabun nuzul, tapi ada yang mempunyai dan ada yang tidak. Macam juga hadis, tak semua hadis ada asbab wurud, sebab kenapa Nabi cerita benda tu, kerana ada persoalan timbul. Ada hadis yang Nabi ceritakan secara terbuka, permulaan, tak ada sebab, terus Nabi ceritakan. So ini cerita yang agak asas dalam ni ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Jadi apa yang berlaku dalam hadis disebut ukhbirukum ghadan bima sa'altum anhu. Nabi kata, aku akan beritahu esok. Jadi walam yastasni, iaitu dia tak berkata insya-Allah. So ini Nabi, orang tanya, dia kata aku akan beritahu, tapi dia tak kata aku akan beritahu insya-Allah. So turunnya ayat tadi akan ceritakan bagaimana Allah SWT menegur manusia kalau nak buat apa-apa kaitkan dengan insya-Allah. Ada ayat tu, kita akan tengok nanti. Maka apa yang berlaku 15 malam tidak turun wahyu, tidak turun jawapan, tidak datang Jibril. Maka sebahagiannya mula takut dan ragu dan sebagainya, kan? Tanya, hentar dalam Facebook, tak jawab-jawab. Jadi dia tanya, ni apa sudah berlaku, kan? Jadi cerita dia ialah
ahzana Rasulullah muksul wahyi anhu. Nabi sedih kerana wahyu itu tertahan daripada dia. Kemudian Nabi tertekan sedikit kerana ada orang berkata kepada dia. So ni kita akan tension sikit-sikit kalau orang kata kat kita. Itu biasa. Tapi alhamdulillah boleh senyum lagi. Boleh gelak lagi. So tak gila lagi lah. Okey. Ni saya lah. Rasulullah dia Masya Allah lah. Tapi tetap tension tu ada. Dalam Quran sebut, ayat Quran sebut, janganlah sampai hati kamu sempit wahai Muhammad. Wa yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sempitnya hati kamu, tension apa yang mereka tuduh dan sebagainya. So ini kisah Rasulullah. Akhirnya datang dan memberitahu, dan turunlah ayat-ayat tertentu menjawab tentang Ashabul Kahfi, menjawab tentang Zulkarnain, dan tidak menjawab tentang ruh, tapi memberikan peringatan ruh ini min amri Rabbi. Allah saja yang tahu ruh. Jadi jawapan-jawapan inilah jawapan yang telah pun diketahui oleh pendeta Yahudi itu, sebab telah diberitahu dalam kitab-kitab dulu. Maka dia nak tahu tally ke tak tally jawapan itu. Betul ke Muhammad ini Rasul? Maka jelas jawapan itu menunjukkan baginda menerima wahyu. Tak mungkin dia akan tangguh dan akan tension. Dia akan jawab terus time tu je. So kalau kita tangguh jawapan tu, tak menyalahkan apa-apa. Kalau macam dalam TV ke dia tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri yang terkenal, dia jawab, dia kata soalan ni saya akan jawab esok, saya akan check dulu. Seorang yang tawaduk. Kita tanya tak dan tanya jawab lah. So kita susah. So kita kena belajar bercakap tidak tahu. Okey, teringat saya kisah satu ulama. Saya dah pernah cerita sini tapi mungkin ada yang belum hadir pada tu. Dia kata guru dia sedang cakap ni, murid-murid dia sonok lah sebab guru dia boleh jawab semua soalan. Tiba satu soalan, guru dia cakap saya tak tahu. Lepas tu murid dia kata malu lah kan. So Syekh, kita ni apa ni jawab ni? Maka dia kata aku okey lah, sama macam malaikat. Lagi pelik dia kata dia sama macam malaikat. Jadi anak murid lagi pening dah, kau tak jawab soalan, kau cakap kau macam malaikat. Apa benda ni? Maka dia kata dalam Quran kan Allah tanya malaikat, Allah suruh malaikat cerita, suruh bagi tahu, malaikat jawab apa? Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tak tahu. Kami tidak ada ilmu. So aku sama macam malaikat, aku cakap aku tak tahu. La ilma lana. Dia kata aku tidak ada ilmu. Kan? Anak murid dia baru faham hakikat bahawa malaikat tu pun ada level dia. Dia cakap la ilma lana. So kita ni siapa? Itu maksud dia. Baik. Kemudian kita pergi kepada satu lagi hadis lah. Bukan. Baik. Ada satu lagi ayat yang saya rasa saya letak di belakang. Okey. Ini satu lagi hadis yang mana merupakan sebab turunnya, okey, ayat ke-28. Okey. Ayat ke-28 iaitu saya bacakan di sini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. So hadis ni menceritakan bahawa turunnya ayat 28 ada kisah di sebalik penurunan tu. So ada hadis, maksud saya, hadis yang berkaitan dengan surah Al-Kahfi ayat 28. Iaitu ayat yang berbunyi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabarlah wahai Muhammad, sabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang memohon kepada Allah ni. Orang miskin, orang yang lemah tapi mereka taat kepada Allah, bersabarlah. Janganlah semata-mata kerana inginkan keduniaan, inginkan orang tertentu masuk Islam, kamu abaikan golongan yang miskin ini. So ayat ni apa cerita di sebalik ayat itu? Kisah ni ialah kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami bersama Rasulullah dan beberapa orang lagi. Mana datang sebahagian segolongan musyrikin yang suruh kami nak cakap dengan Muhammad, kamu semua ni yang ni pergi tepi. Muhammad, kau ni tak layak dengan kami. Ni tak sama level. Maksudnya pergi tepi, salah. Kalau nak cakap dengan kami, jangan bersama dengan orang ni. Kita tak sama standard dengan kami. Low class. Jadi Rasulullah macam terkejut. Rasulullah macam terkejut dan para sahabat melihat benda ni. Kemudian turunlah ayat Quran yang menceritakan bahawa Rasulullah menyuruh Rasulullah bersabar bersama dengan orang miskin. Tak apa kalau orang Quraisy yang musyrikin, yang pembesar, yang kaya ni tak nak pun tak apa. Jaga orang Islam walaupun mereka lemah dan miskin. So turun ayat surah Al-Kahfi ni, menunjukkan betapa pentingnya. Dan dalam ayat itu disebut janganlah engkau tinggalkan mereka kerana engkau inginkan
perhiasan dunia. Di antara terjemahan perhiasan dunia ialah duduk bersama dengan orang-orang besar Quraisy. Maksudnya, walaupun sekadar bercakap kejap pun dianggap seolah macam kau mengutamakan dunia lebih daripada agama. So itu kita ni macam mana nak cakap. Jadi mana inilah dia dakwah Nabi yang tidak ada membatasi kepada kumpulan tertentu. Ya. Kita sama. Ya. Itu turun. Baik. Kita kembali kepada hadis tadi. Jadi itu pertama, iaitu turunnya beberapa ayat dan beberapa dan surah itu sendiri disebabkan hadis yang kita sebutkan tadi. Yang kedua ialah hadis berkaitan fadilat membaca surah Al-Kahfi. Jadi semua orang tahu bahawa membaca surah Al-Kahfi ini mendapat pahala sebab dia Al-Quran. Cuma terdapat beberapa hadis yang sentiasa disebut-sebut oleh ramai, sama ada dicakap atau disembang, dibualkan atau ditulis dalam web dan blog semua. Maka hakikat dia apa? Terdapat beberapa maklumat dalam hadis-hadis tersebut. Di antaranya ialah pertama, dilindungi daripada fitnah ataupun ujian dan juga cubaan musibah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Okey. Kita baca sikit hadis ni. Di antaranya ialah hadis dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahawa man hafidha 10 ayat min awwal suratil Kahfi usima min fitnatid Dajjal ataupun usima min ad-Dajjal. Siapa yang baca ayat 10 ayat awal di permulaan surah Al-Kahfi, dia akan terselamat daripada ujian Dajjal. Dajjal belum datang lagi. Okay. Dia di akhir zaman, tapi Nabi sebutkan ayat ini, Nabi suruh. Dan untuk maklumat kita semua, Nabi berpesan tentang Dajjal ni dalam banyak hadis. Dan Nabi kata setiap Nabi sebelumku berpesan tentang bahayanya Dajjal, ujian yang akan menimpa di akhir zaman. Dan di antara cara mengatasi ataupun berdepan ialah membaca surah Al-Kahfi di awal. Okey. Kemudian kita lihat juga dalam hadis yang lain disebutkan Nabi kata faman adraka minkum falyaqra faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatihas suratil Kahfi. Kalaulah di kalangan kamu wahai sahabatku bertemu dengan Dajjal, Nabi tak tahu bila akan muncul. Kalau kamu bertemu, dan hadis ini of course dia kena kepada kita, kalau kita bertemu fitnah ini, ujian ini, bacalah permulaan surah Al-Kahfi. Permulaan surah Al-Kahfi. Dan itu dalam Sahih Muslim. Keluar ni lah. Terkejut habis. Itu sebenarnya iklan. Nanti kejap lagi ada iklan. Okay. Baik. Itu hadis Sahih Muslim. Dan terdapat hadis tambahan dan beberapa riwayat yang menyatakan akhir surah Al-Kahfi. Tadi sebut awal, permulaan 10 ayat mula. Kali ini sebut last, hujung, bacaan hujung. Dalam Abu Dawud dan lain-lain lagi, dalam Sunan Abi Dawud dan lain-lain. Mana bubuh hari hak maksimum. Dia dapat beku habis. Baik. Kemudian terdapat juga satu riwayat dalam riwayat Tirmizi menyebutkan man qara'a 3 ayat, siapa yang baca 3 ayat daripada awal surah Al-Kahfi. Tadi siapa yang hafal 10 ayat awal. Kali ini siapa yang baca 3 ayat awal. Saya cuba nak kumpul sekali apa yang saya mampu. Beberapa hadis berkaitan membaca beberapa ayat surah Al-Kahfi. Kita dapat maklumat pertama tadi, menghafal 10 ayat daripada awal permulaan surah Al-Kahfi. Yang kedua, kita dapat maklumat membaca awal surah Al-Kahfi, pembukaan, dia tak mesti 10. Kemudian kita jumpa juga hadis 3 ayat, membaca 3 ayat. Kemudian kita juga maklumat di akhir surah Al-Kahfi. Okey, akhir surah Al-Kahfi. Okey. Itu maksud dia sekarang ni. Ulama berbincang panjang, bercerita macam mana nak satukan, macam mana nak fahami. Panjang cerita dia. Jawapan gitu. Tapi kalau saya boleh ringkaskan ialah ulama ada banyak cara. Di antara caranya ialah menyatakan bahawa kita dianjurkan baca surah Al-Kahfi sama ada awal atau akhir atau mana-mana ayat. Ini semua akan membantu kita, menguatkan kita menghadapi ujian Dajjal. Okey. Tetapi riwayat yang lebih banyak dan lebih Allahu a'lam, kita kata sebagai ulama kata yang rasa lebih disuruh ialah awal surah Al-Kahfi. Awal.
Oh, itu dia. Ada ayat tu turunnya malaikat dan ikan. Ada. Kita akan baca hadis tu dalam Sahih Muslim. Okey, Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian ulama kata yang utama, yang didahului, yang diberikan penekanan yang lebih ialah baca awal. Di awal-awal kan dia masuk ayat-ayat cerita tentang dunia, akhirat semua tu. Okey. Dan keseluruhannya kita dapat gambaran bahawa surah Kahfi ni, ayat-ayat ini memelihara kita daripada ujian Dajjal. Di sini ulama bincang lagi. Apa cerita? Kan? Apa cerita? Apa cerita? Jadi kenapa dikaitkan Dajjal? Kenapa Dajjal ni seperti mana Abu Hasan An-Nadawi hurai dalam buku dia, ada makna yang amat mendalam. Kenapa Rasulullah kaitkan surah ini dengan ujian Dajjal? Kenapa? Kerana surah ini, macam mana tema program kita hari ini, pertarungan antara kebendaan dan keimanan. Surah ini menceritakan bagaimana dunia ini mencabar manusia sampai boleh tinggal agama, dan ujian dunia yang paling dahsyat ialah Dajjal. Dia akan menggugat habis semua orang dengan fitnah dia, yang sampai kita disuruh Nabi baca sebelum beri salam selepas tahiyat akhir, berlindung daripada Dajjal. Disuruh kepada kita, tak wajib, tapi disuruh baca sebelum bagi salam, lepas amin dan hamidul majid, suruh baca Allahumma a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ada fitnatul mahya wal mamat. Ada juga dikaitkan fitnatul masiihid dajjal. Dalam setiap solat disunatkan sebelum bagi salam kita ingat ujian berat Dajjal, dan kita berlindung, ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu menghadapi ujian ini. Ujian ni ujian yang boleh menggugat keimanan. So kena pertahankan keimanan ni, mendalami maksud surah Al-Kahfi. Itu yang tersirat, yang ditekankan oleh para ulama termasuk Syekh Abu Hasan An-Nadawi. Maknanya bukan semata-mata baca. Bukan semata-mata baca dan hafal begitu saja untuk hadapi Dajjal, tapi baca dan fahami maksud dan kuatkan iman, supaya kalau Dajjal datang bawa semua benda ni, kita bertahan. Bukan senang. Sebab tu ada orang kata tak apa, Dajjal datang ready. Bukan macam tu. Kita doa kepada Allah semoga kita dapat kekuatan, sebab kita tak terbayang ujian Dajjal ni, kan? Itu apa, ada orang kata ujian Dajjal ni okey Ustaz, kita boleh lawan. Dajjal belum datang, orang dah tak semayang punya ramai. Dajjal belum datang, dah macam-macam melingkup semua orang. Dajjal belum datang, dia berdehem baru, dia belum sampai lagi. Dia semua tanya soalan dia. Dalam hadis Sahih Muslim kan, dia tanya macam mana Muhammad dah muncul. Dia baru tanya, dah nak melingkup lah dunia ni. Tu power tak power Dajjal ni. Dia baru tanya soalan dekat sahabat tu benda gelabah lah. Tamim Ad-Dari, hadis dalam Sahih Muslim, yang dia jumpa Dajjal sebuah pulau. Pergi carilah pulau Jurassic Park, cari pulau apa ni. So ada orang kata Dajjal ni raksasa. Bukan raksasa. Dia bukan raksasa, dia makhluk seperti kita, tapi dia ada sesuatu ujian dia bawa yang dia tunggu masa je. Dia baca iklan nak keluar, belum masa, bawa iklan dah gelabah habis. Itu maksud dia. Lepas tu kita kena minta perlindungan. Okey. Kemudian itu maksud dia. Itu ulama tekankan bahawa bukan hanya semata-mata hafal. Ada hadis man hafizah, siapa hafal. Ada hadis man qara'a, siapa baca. Okey, bukan semata-mata baca dan hafal, tapi mendalami maksud surah Al-Kahfi, dan dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Maksudnya apa? Dia selamat daripada ujian keduniaan yang mencabar keimanan, termasuklah ujian Dajjal yang paling kuat. Maknanya bukan tunggu Dajjal datang, tak datang tak apa, tak boleh baca. Bukan macam tu. Maksudnya kita baca dan hayati. Baik, itu satu. Sahabat-sahabat kalau saya tertinggal boleh tambah. Satu lagi ialah terdapat hadis yang menyatakan bahawa pernah seorang sahabat membaca surah Al-Kahfi dan malaikat turun untuk mendengar. Terdapat dua kisah yang hampir sama berlaku kepada sahabat, iaitu pertama surah Al-Baqarah, dia baca, turunnya cahaya daripada langit macam awan yang bercahaya, dan kuda yang diikat itu meronta-ronta, dan dia bimbang takut anak kecil dia baca Quran dekat luar rumah, dekat depan pintu ada kuda dia,
dengan anak kecil dia, dia takut anak kecil tu tercedera disebabkan kuda dia meronta-ronta, kan? So kita duduk buka pintu, duduk depan mes, duduk baca surah Al-Kahfi dekat buayan. Kan? Tak ada apa pun. Kan? Itu maksud kita dah okey semua, tak tahu kat mana tak kena. Kan? Sahabat Nabi duduk depan rumah baca, kuda dia diikat, kuda dia meronta, dia pun terkejut, dia tengok atas ada cahaya turun, ada awan, ada macam ni, maka dia cepat-cepat masuk rumah. Esok jumpa Nabi kata itulah as-sakinah, ketenangan yang turun, itulah malaikat. Riwayat yang lain, malaikat turun dengar sahabat baca Quran. Itu kata dahsyat, kan? Maknanya Nabi sampai cakap dalam kisah surah Al-Baqarah, satu riwayat kisah surah Al-Baqarah dan satu riwayat surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Baqarah tu, ingat saya Nabi cakap kat dia, kalau kau baca lagi, teruskan lagi, malaikat turun sampai ke bawah. Kalau lah maksudnya, maksud suka keikhlasan dia baca Quran tu sampaikan malaikat mendengar, kan? Jadi kita patut merasai begitu kalau kita baca Al-Quran. Ini berlaku pada seorang sahabat. Ini dibuatkan dalam surah Bukhari dan Muslim. Okay, sahabat tersebut baca Quran dan kuda dia diikat dengan tali, kemudian turun seperti awan, turun dan kudanya meronta. Maka paginya dia bertanya kepada Nabi kata, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Maksudnya Quran yang Nabi kata ketenangan yang turun tu malaikat yang turun mendengar Al-Quran. Situ fadilah dia, ya. So kita baca surah Al-Kahfi mengharapkan pahala ganjaran sehebat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan perkara yang kecil kalau kita baca Al-Quran. Kemudian terdapat hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahawa diberikan cahaya di dunia, maksud diberikan cahaya daripada hari ini ke minggu depan, diberikan cahaya daripada tempat dia baca sampai ke Kaabah, diberikan cahaya di dunia sampai ke akhirat. Ini beberapa hadis yang dibincangkan oleh ulama sahih ataupun tidak. Yang tadi saya beritahu yang clear, yang disepakati. Yang kali ini maklumat yang saya beritahu yang ketiga ni, ulama masih bincangkan hadis-hadisnya, ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif, ada yang bincangkan dan sebagainya. Maka kita ambil sebagai apa? Kita amalkan dengan mengharapkan ganjaran inilah. Sebab kita dibolehkan beramal dengan hadis-hadis yang dhaif, mengharapkan ganjaran tanpa kita menyatakan sahih 100% daripada Nabi. So kita amalkan. Beramal dengan hadis dhaif saya nak ulang banyak kali di mana-mana, ia adalah amalan ulama zaman berzaman. Ada pandangan kata tak boleh amal hadis dhaif secara mutlak. Di antara orang yang cakap begitu ialah adalah Abdul Aziz dalam buku dia 20 persoalan asas tentang hadis. So ini salah. Ustaz Adlan Abdul Aziz dalam buku dia itu menyatakan bahawa tak boleh langsung beramal hadis, itu pandangan yang tidak tepat dan dia sepatutnya menarik balik pandangan tersebut. Saya kritik dari saya lah, kritik orang marah. Tapi Alhamdulillah Ustaz Adlan telah ditemui menarik balik dalam Al-Ahkam.net selama sebanyak 2 kali. Dalam satu track umum dan track soal jawab, dia telah pun tarik balik maklumat tersebut. So saya ucapkan tahniah kepada Ustaz Adlan. Dia telah menarik balik. Okay. Cuma dia belum lagi mampu untuk mencetak kembali buku tu, disebabkan hak pencetakan bukan pada saya, pada syarikat, dan saya belum pun buat pembetulan untuk dicetak kembali. Tapi kita beritahu, war-warkan, sampaikan lah. Okey. Bagaimana tak apa dhaif, tapi kita mengharapkan ganjaran. Okey, macam hadis surah Yasin. Tuan Haji kami kita dah buatkan hadis dalam Al-Ahkam dan Ustaz Lim dah cerita. Terdapat hadis yang masih dibincangkan oleh ulama. Ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif. Jadi kita mengharapkan ganjaran, kita beramal. Itu sikap kita. Untuk menyatakan sahih 100% itu kita tak mampulah, sebab para ulama sendiri tidak menyatakan begitu. Okey. Sebab tu Al-Bukhari dan Muslim tak bawa hadis-hadis yang begini. Okey. Dia tapis awal-awal, tapi dia taklah kata kalau tak ada dalam Bukhari Muslim makna dhaif, tak ada juga. Maksud dia kata dia ambil yang terbaik dalam setiap bab yang utama. So ini masuk isu tu. Apa ni, bagaimana pembukuan. Baik. Kemudian ada hadis yang menyatakan, ataupun kalau kita baca tadi, ada lafaz yang menyatakan tadi, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Kalau baca hari Jumaat contohnya, cahaya tu akan diberikan di antara Jumaat ini dan Jumaat akan datang. Di sisi Allah diberikan cahaya. Ada lafaz ma bainahu wa bainal baitil atiq, di antara diri dia dan Kaabah diberikan cahaya. Akan nuran yaumul qiyamah, ada juga cahaya pada hari kiamat. Ini yang saya masukkan
diberikan cahaya di dunia dan akhirat. Terdapat dalam beberapa hadis riwayat seperti Al-Baihaqi, Al-Hakim dan sebagainya yang dipertikaikan dan dibincangkan sampai hari ini oleh para ulama tentang kesahihannya. Baik. Kemudian ada satu anjuran yang dibaca pada hari dan malam Jumaat. Ada dalam beberapa hadis juga maklumat membaca, kelebihan membaca surah Al-Kahfi ini. Ada hadis yang mengatakan hari Jumaat dan ada hadis yang mengatakan malam Jumaat. Jadi hadis-hadis ini juga tidak ada dalam Bukhari dan Muslim dan yang terkenal, ada dalam kitab-kitab tertentu seperti Baihaqi, Hakim tadi. Ini juga dipertikaikan sahih ataupun tidak. Ada ulama bincang dari segi lafaz hari Jumaat tu. Ada ulama kata kita memang dianjurkan baca surah Al-Kahfi, tapi nak cerita hari mana itu hadis yang tak sahih. Okay. Tetapi ada pandangan daripada sebahagian sahabat Nabi yang kata begitu. Masuklah kita dalam bab yang satu bab yang mengatakan ada beberapa hadis yang sahabat sebut nampak macam pandangan dia tapi sebenarnya dia ambil daripada Nabi. Ini benda yang amat detail. Maksud nampak dia cakap, tapi dia cakap ni soal ghaib, soal di alam yang lain, soal pahala yang hanya Allah dan Rasul tahu. So ini ulama kata ada setengah hadis yang begini dipanggil apa? Dia ni mauquf, maksudnya datang dari sahabat tetapi walahu hukmul marfu' ataupun hukmul raf'i. Dia ada hukum macam hadis marfu', macam Nabi kata, tapi sahabat yang bagi tahu maklumat ni. Maknanya tak mungkin sahabat nampak sampai ke tahap hari kiamat ke ganjaran pahala ke apa semua. Maka ada beberapa hadis yang begini kes dia, yang diambil daripada sahabat, mempunyai hukum. Ini pening juga sebenarnya. Tapi yang kita nak ambil maklumat ialah ia ada kekuatan bahawa hari dan malam Jumaat tu ada anjuran daripada sahabat. Itulah saya boleh kata. Ada anjuran daripada kalangan sahabat dan ulama yang menganjurkan membaca surah Al-Kahfi malam atau hari Jumaat dan dapat pahala. Jadi ulama kata ini di antara perkara yang kuat untuk diamalkan. Sahabat yang beritahu, tapi sahabat itu dia mengetahui apa yang Nabi beritahu, kemungkinan besar, ini bukan kemungkinan kecil, kemungkinan besar dia ambil daripada Nabi SAW. Maksudnya tak boleh seorang sahabat kata siapa baca ni dapat ganjaran ni, melainkan dia ambil daripada Nabi. Dia tak mungkin akan cipta satu benda. Okey, kita mungkin boleh cipta, sebab kita tak macam sahabat. Sahabat sampai ke tahap saya ingat kata-kata Anas bin Malik, kami tak tahu pun apa maksud tipu di zaman dia. Tipu pun kami tak tahu apa. Tak menipu, tak tipu langsung. Salah saja yang ada. Kalau salah saja cakap, tipu tak ada. Kami sampai ke tahap kami tak tahu tipu tu apa. Anas kata di zaman itu. Tapi lepas zaman berubah, zaman tabi'in dan lain-lain lagi, ada saja unsur-unsur lain, maka mula diberikan perhatian tentang periwayat-periwayat yang menipu. Baik. Dan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, di antara imam yang menggalakkan kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malam Jumaat. So ada asas dia. Di Imam Asy-Syafi'i dia tak beritahu dia ambil mana. Tapi bila kita cek ke belakang, cari rujukan, kenal pasti apa benda dia, baru kita faham Imam Syafi'i memberikan fatwa dia, memberikan pendapat dia bukan daripada akal dan hawa nafsu dia, tapi daripada ilmu dia yang dia tak sempat beritahu kita. Cerita. Ini kisah ulama bagi pandangan ringkas ni benda lama dah. Patut kita semua tahu dah. Kita jangan cakap ni ulama cakap ni, kita kena cek dulu betul tak betul. Pertama kita kena lihat macam ni, siapa yang cakap. Kalau saya cakap, kena cek dululah. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i, imam yang terkenal, Al-Bukhari kata, Imam Ahmad kata, tu dia bukan kata main-main. Dia tahu amanah dia. Dan dia sendiri berkaliber, kredibiliti dia tinggi, hebat. Macam Imam Ahmad, dia merantau mencari hadis 40 tahun baru dia balik ke Baghdad untuk berikan fatwa. So lepas 40 tahun dia merantau seluruh dunia ilmu kita panggil. Dia tak main Malaysia lah. Dunia ilmu, bandar-bandar ilmu, Kufah, Baghdad, Dimash, Mekah, Madinah, Syam semua ni 40 tahun baru dia duduk balik Baghdad dan bagi fatwa. So ini nilai fatwa dia adalah 40 tahun punya kajian. Kita kita berlapis, bagi pandangan, bagi rujukan. Jangan cakap suka hati je. Tak nak masuk tu. Kita kembali kepada tajuk. Dan saya nak beritahu contohnya, contoh kes yang berlaku pada Abu Hatim dengan Abu Zur'ah. Ini kes ni saya nak beritahu bahawa kadang-kadang setengah ulama hadis ke fiqh ke apa,
dia tak dapat nak cerita kenapa dia buat benda tu. Sebab apa? Pertama, tak sempat. Panjang cerita kan bila dia panjang, ustaz macam mana ni boleh jadi macam ni, datang tanya tepi jalan, kata saya sibuk, panjang cerita. Tu masuk ni, tak cerita macam mana kan, kata boleh tak? Boleh. Kenapa ustaz kata boleh? Minggu depan cakap. Cuma tak sempat nak cerita panjang. Satu, kerana tak sempat. Yang kedua, kerana kalau cerita pun tak faham. Ini berlaku di zaman dulu. Abu Hatim didatangi oleh seorang, ini yang belajar hadis semua tahu, yang datang seorang lelaki daripada kalangan orang fiqh, tanya kepada Abu Hatim beberapa hadis. Dia tulis, hadis ni macam mana? Abu Hatim kata sahih. Ini pula tak. Ini pula sahih. Ini pula saya laju. Jadi dia kata, macam mana kau tahu ni? Ya kan? Kenapa begitu? Aku nak cakap payah, kau tanya Abu Zur'ah, seorang lagi yang tahap dengan dia. Dia pun pergi bawa hadis yang sama dengan komentar Abu Hatim tadi. Dia tak beritahu. Dia tanya Abu Zur'ah, jawapannya sebiji sama, semua hadis. Dia lagi pening. Engkau tak berjumpa, kau tak bincang, malu macam mana Facebook tu nak SMS, nanti orang datang rumah kau tanya hadis ni. Dia tak boleh berpakat, tak ada ilmu boleh bagi, jauh. Dia kembali kepada Abu Hatim. Abu Hatim dia kata, macam mana kau buat ni? Aku tanya engkau begini. Abu Zur'ah cakap sama. Dia kata, itulah aku nak cakap engkau, ini ilmu engkau tak faham. Dia kata, itu ilmu lam nujazif, dia panggil. Kami tidak merapu. Nujazif merapu terjemahannya. Nujazif ni cakap suka hati, keluar ikut suka. Tak. Ini untuk kau tahu, wahai sahabat aku dan Abu Zur'ah dan orang lain tidak merapu. Kalau kita tak merapu cahang, maksud itu kita, tapi dia tak kata gitulah. Abu Zur'ah ada, kami tidak. Kami ada ilmu yang kami dapat, kami tak boleh bagi tahu. Bukan tak boleh, kau tak faham. Macam kita pergi dekat orang yang cek duit palsu. Kita bagi duit palsu dekat dia ke duit betul, dia cek, dia tahu. Tanya dia, macam mana boleh tahu? Boleh cerita sikit tak? Tak boleh cerita. Dia pegang, dia tahu ini palsu. Kan? Dia tak guna alat tu biasa guna alat. Ni dia pegang tangan. Ini macam di zaman dulu ada geng-geng yang cek duit emas dan duit perak, ori ke tak ori. Maka ulama dia kata, kami macam tu. Pergi tanya dia, macam mana dia boleh? Dia akan jawab apa? Kau duduk buat kerja aku 10 tahun, kau faham. Nak cerita tak boleh. Itu maksud ulama adi dulu kan. Jadi Abu Zur'ah buat itu, Abu Hatim. Dan saya teringat kisah lagi, iaitu Ibnul Madini, guru kepada Al-Bukhari. Okey, Al-Bukhari kata, aku jumpa ulama semua aku rasa sama macam aku, tapi jumpa Ibnul Madini aku rasa kecil. Kecil je, tak dapat lawan ilmu dia. Apa kata Ibnul Madini? Guru aku, dia kata, Ibnu Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi. Saya Imam Mahdi, Abdul Rahman bin Mahdi. Imam Mahdi, Imam Surau Dagang Avenue. Dia nama dia Imam Mahdi. So siapa nak jumpa, dah pun turun. Saya kawan saya lah, saya kenal. Saya terkejut. Dia kata, ustaz jumpa Imam Surau. Siapa? Imam Mahdi. Nama dia Mahdi dan dia jadi imam. Tu baru betul kan? Tak tipu. Tak tipu kan? Jangan tipulah dunia ni. Tak tipu lah. Cakap betul. Okey. Dia kata apa? Ibnu Madini yang hebat ni, dia kata apa? Ibnu Mahdi punya ilmu aku tak dapat cerita macam mana. Melainkan aku cakap ilmu dia macam ahli sihir. Ilmu dalam hadis macam ahli sihir. Ibnu Madini tak dapat cerita. Punya hebat ilmu tu. Sebab apa? Ditanya Ibnu Mahdi, ni orang tak kenal ramai kan, kita betul buat program mengenal ke Abdul Rahman bin Mahdi siapa. Kan? Dia kata apa? Dia boleh cek hadis orang. Orang begitu hadis, dia boleh cek hadis ni datang dari mana semua, dia tahu. Kemudian hadis orang ni pula dia tahu datang dari mana, salah baris, dia boleh detect hadis tu. So tu Ibnu Madini kata, aku tak dapat cakap melainkan ini sihir. Dia pula Bukhari kata, aku kecil dengan dia. Imam Ahmad pergi belajar hadis dengan Ibnu Madini ni. Ibnu Madini sambil tidur baca hadis. Dia tengah relax. Lepas tu ada murid datang baca hadis. Dia bukan nak bangun ambil kitab pun tak. Tulis. Dia duduk, tulis. Dia duduk haddatsana baca hadis, tulis. Sambil tidur boleh baca hadis. Betapa relax, santai. Sempoi. Ilmu ni bukan pada serius tak serius. Ilmu lah kan. Jadi Ibnu Madini sampai tidur je. Kan? Dan dia dengan Imam Ahmad dia ada kelas sikit lah. Kelas sebab Imam Ahmad majuk ke dia. Majuk benda kecil biasa.
Zaman dulu pun berlaku, zaman sekarang lagi berlaku lah, merajuk kan. Imam Ahmad dia, guru dia merajuk, kawan dia merajuk, biasa tu kan, tahun depan pujuk. Okey. Kemudian kita dah cuba habiskan itu. Okey. Terdapat satu lagi hadis ataupun satu lagi bentuk hadis berkaitan surah Al-Kahfi ialah hadis yang menghuraikan tafsiran tambahan terhadap kisah dalam surah Al-Kahfi, iaitu kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ada orang fikirkan Nabi ke tidak? Pendapat yang lebih kuat wallahu alam ialah dia Nabi. Cara sebut nama dia sama ada Al-Khadir ataupun Al-Khidru. So kita sebut payah wa Khidir. Orang Kedah ambil Khidir. Dia ingat orang betul juga ni, hang kalau pergi Mekah ni Nabi Khidir. Nabi Khidir. Sebenarnya nak eja kan? Ada ain ke? Tak ada. Dia kha ba ra. Kan? Khidrun ataupun Khadir. Berasal daripada hijau tu. Dia ada asal dia. So, dalam surah Al-Kahfi tak diberitahu nama dia Khidir. Tak diberitahu detail sangat-sangat lah. Detail memang detail lah. Jumpa Nabi Musa jumpa Nabi Khidir semua. So kita dah serta pasal ikan lompat semua tu. Terjun masuk semua. Keajaiban demi keajaiban sampai jumpa Khidir ataupun Khidru. Hadis ni ada. Ada dalam hadis sahih menceritakan detail. Cerita dia naik kapal, duduk atas kapal, tengok laut, cerita ilmu kau dengan ilmu aku. Macam burung ni masukkan paruh dalam laut, dia keluarkan air yang lekat tu, itu ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah lautan semua. So dia bagi kursus untuk menjadi pendakwah kepada Nabi Musa. Untuk bagi satu pengalaman yang tak pernah ditemui. Bukan maksud Nabi Musa ni sombong tak. Bila orang tanya dia beritahu dengan betul. Dalam hadis sebut permulaan kisah dia, Nabi Musa cerita, bagi tazkirah, betul ada orang tanya dia. Orang yang tanya ni pun kelakar. Tanya, ada tak orang lagi alim daripada engkau sekarang ni? Tanya soalan tak kena-mengena kan? Agak-agak engkau wahai Musa, ada tak orang lain yang ada ilmu lebih daripada engkau sekarang ni? Nabi Musa berkata, tahu aku tak ada kan? Dia Nabi, Allah bagi wahyu kan? Dia bukan sombong, tapi Allah ajar dia bahawa ada lagi orang yang lebih tahu, cari. Dan ini kelebihan yang Ustaz kita cerita, macam mana Nabi Musa pergi menuntut ilmu daripada seorang yang lebih rendah kedudukan daripada dia. Dia Nabi Musa terkenal ulul azmi. Cari guru dan sebagainya, habiskan tenaga, masa, wang dan sebagainya, letih sampai tertidur, cerita dia panjang. Jumpa pula, dididik dengan kesabaran pula, jangan tanya, nanti aku cerita. Dia tak sabar nak tanya kan, berlaku macam-macam benda. Pergi sana, pergi naik kapal semua. Maka memberi satu pengajaran kepada kita bahawa ilmu ni dicari, bukan ilmu tu cari kita. Itu cerita dia kan? Ilmu tak datang boleh. Bola boleh, ilmu tak boleh. Bola pun kalau tak ada orang sepak, tak boleh. Mana sangat ilmu ni. Lepas tu kita fikir, kalau kita tahu kita tak ada ilmu, kita cari tak apa. Tapi kalau kita tahu kita tak ada ilmu dan kita tak cari, kita berharap semata-mata, itu payah. Dan ilmu buka dimensi, ilmu buka minda, buka sudut, angle yang kita tak pernah tengok. Sebab tu ada orang sempit pemikiran dia, ada orang luas sangat sampai tak ada sempadan kan, tak tahu nak pergi mana, banyak sangat ilmu kan. Itu cerita dia. Dan ada orang sampai tak sempat nak cakap, banyak sangat ilmu tak tahu nak cakap yang mana satu. Banyak maklumat otak nak cakap mana satu, lalas tak boleh cakap kan. Ada orang tak pandai cerita, ada orang cerita pandai tak ada ilmu. So macam-macam benda dalam dunia ni. So kita kena faham ni. So hadis ni menceritakan dengan teliti dalam Sahih Muslim sebagainya. Kita boleh baca, menghuraikan lagi watak-watak tertentu, keadaan tertentu dan sebagainya. So ada orang buat kajian kisah Nabi Musa dan Khidir dalam surah Kahfi dan kisah Nabi Musa dalam Sahih, kitab-kitab Sahih. Dia dapat maklumat dicantumkan, itu lebih baik, itu yang terbaik. Dalam Bukhari dan Muslim ada kisah ni yang panjang lebar. Okey. Baik, satu lagi habis. So ini sebenarnya maklumat tambahan iklan. Iklan ini saya tunjuk dekat semalam ni dekat masjid di Meru. Saya tunjuk malam tadi, saya tunjuk Sahih Muslim tulisan tangan, manuskrip yang disimpan di muzium di universiti. So ni antara yang kita jumpa. Ini manuskrip tulisan tangan buku Sahih Muslim. Tarikhnya saya rasa sebelum pada 500 Hijrah lagi ditulis. Ada warna-warni ni. Tak ada baris lah. Maknanya ni saya nak buktikan malam tadi kesungguhan ulama' dulu ni tulis hadis
dan simpan dan jaga manuskrip. Saya cerita malam tadi, sampaikan manuskrip ni semua. Itulah asas untuk kita salin balik dan cetak dalam keadaan yang lebih cantik yang kita beli di kedai tadi. Maknanya diselamatkan. Yang ni pula Sahih Bukhari. Ni Sahih Bukhari. Penulis tak ingat, tapi apa dokumen ni antara manuskrip tu kan. Penulis dia ada nama di awal tu. Ini di Universiti King Saud ni. Dia simpan. Di luar negara lagi banyak lah. Di Jerman, di Turki, di England, di Perancis. Disimpan dalam muzium-muzium. Buku-buku yang hadis, tafsir, teks semua ni tulisan tangan. Okey, ini tulis. Kemudian yang ni pula ini saja saya masukkan ya. Ini tulisan Imam Zahabi. Tulisan tangan Imam Az-Zahabi yang meninggal 774 Ibnu Katsir. 728 betul ke 748 saya ingat. Imam Az-Zahabi dia sezaman lah tu, geng-geng Ibnu Katsir. Okey, ni tulisan tangan dia, ini buku dia. Buku-buku sebeginilah yang diterjemah, yang disalin kembali, dicetak kembali. Jadi sebenarnya tugas pencetak tu bukan senang. Dia nak pastikan teks ini ditulis dengan baik, dengan tepat dan sebagainya. So ini selingat je lah saya nak ceritakan. Cuma saya terbayang satu benda je, macam mana dia pertama salin, kemudian yang kedua dia buat kopi lagi, kemudian macam mana disebarkan. So ini bukan setahun 2 tahun ni. Macam saya terbayang kisah Imam Bukhari, dia tulis dengan tangannya 600,000 hadis kan? Dia tulis dengan tangan dia. Tangan. Itu baru satu kopi, satu salinan. Dan mungkin dia buat salinan yang lain. Dan murid-murid pelajar zaman dia, saya cerita semalam macam mana Bukhari buat. Imam Al-Bukhari habis dia buat buku dia selama 16 tahun dia susun buku dia. Maka dia bacakan buku dia, disebarkan di hadapan berpuluh ribu murid dia, dan mereka semua kena salin balik daripada dia. Hadis tu, hadis Bukhari yang 7,500 lebih tu. Dan salin pula mesti dapat pengesahan daripada dia. Maksudnya dibaca depan dia, dia cek semua. Dan ada dua cara. Satu salin, ambil salin dulu baru baca. Satu lagi ialah salin semasa majlis bacaan. Dan setiap zaman begitulah dia. Pemeliharaan hadis, pembacaan, penulisan, pengesahan diawasi semua sekali, baris dan semua sekali diawasi. Dan akhirnya sampailah di zaman ini pada kita. So dia melalui kepayahan, susah payah semua ni. So ini kita kena hargai lah. Okay. Itu serta seringat je lah. Habis. Okay. Ini buku zaman moden lah. Ini buku zaman sekarang senang download je. Cantik je. Ya? Bagi ada gambar buku tepi tu. Maknanya, tapi orang kata apa, melalui zaman. Saya rasa itu dia yang saya dapat bagi. Sekurang-kurangnya saya cuba untuk mengumpulkan hadis-hadis berkaitan. Kalau boleh kita ringkaskan, ni cerita dia. Ada hadis berkaitan dengan pahala ataupun ganjaran baca. Ada hadis tentang huraian tambahan tafsir. Ada hadis tentang sebab turunnya beberapa ayat surah Al-Kahfi. Okey, so saya itulah dapat saya bentangkan. Dan soalan berhenti nanti lah. Maksudnya sekarang ikut terpulang kepada ni. Nak tanya sekarang boleh, nak tanya nanti boleh. Saya setakat itulah saya bentangkan. Kalau ada lagi maklumat yang boleh ditambah oleh sahabat-sahabat saya di sini, saya amat alu-alukan lah. Soalan sekarang nanti later. Later. Okay, saya serah pada dulu sini.